Hikayat Tanah Segara Masin 7, syarat Putri Gunung Ledang yang kita kehendaki, barang yang tiada pada raja-raja yang lain, itulah yang hendak kita peristeri. Akan sekarang kita hendak menyuruh meminang Putri Gunung Ledang. Syarat pertama, air mata darah yang tidak berdarah, 7 tempayan banyaknya. Jawapannya, tempayan air mata anak darah sunti. Kesimpulannya, Melaka di zaman kurun ke-15 amat pesat keadaannya. Ini menarik ramai kedatangan pelayar-pelayar asing dari dalam Kepulauan Melayu maupun dari luar. Hendaknya dapatlah gadis-gadis Melaka senantiasa menjaga kehormatan diri mereka serta mengekalkan martabat kegadisan yang sentiasa dipandang tinggi. Syarat kedua, pinang. Bukan kawin tidak tua, merah darahnya, 7 tempayan banyaknya. Jawapannya, 7 tempayan air pinang muda. Kesimpulannya, pinang antara pokok-pokok yang banyak ditanam ketika itu. Pelbagai kegunaan dari batang hingga ke pelepahnya ketika itu. Mungkin antara usaha hang tuah ketika itu ingin memajukan perusahaan berasaskan pokok pinang pastinya. Buahnya boleh dibuat bahan utama dalam resepi sireh orang dulu-dulu. Syarat ketiga, merangkak bebas di dataran. Darah juga kehendaknya sifatnya 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati hama. Kesimpulannya, hati hama ataupun mengikut sesetengah riwayat hati kuman hendaknya. Hama banyak melekat pada tilam-tilam ataupun di kawasan yang tidak pernah dibersihkan maupun pada pakaian yang lama tidak dibasuh. Seringkali membawa penyakit seperti kudis buta ataupun kurap dan lain-lain penyakit kulit. Alangkah indahnya jika punca kepada penyakit-penyakit kulit ini dapat dibasmi ketika itu. Syarat keempat, terbang bebas di udara. Darah juga kehendaknya sifatnya 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati nyamuk. Kesimpulannya, nyamuk memanglah boleh dikatakan membawa penyakit. Pada ketika itu, malaria ataupun denggi mungkin belum lagi dikenal pasti. Namun, tempat-tempat tadahan air yang terbiar seperti bekas-bekas kosong maupun tempurung-tempurung kelapa boleh dijadikan tempat membiaknya. Dengan ini, rakyat akan lebih rajin dalam membersihkan keadaan sekeliling rumah mereka dalam usaha mereka memburu nyamuk atas titah diraja kelak. Syarat kelima, darah putih rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke tahta. Jawapannya, jambatan Perak dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Syarat keenam, darah merah rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke tahta. Jawapannya, jambatan emas dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Kesimpulannya, antara syarat kelima dan keenam ini dapat disimpulkan kepada satu tujuan, pembersihan. Proses penyediaan bahan-bahan binaannya amatlah tidak masuk akal sekali. Akan tetapi bayangkan jika denai-denai laluan dibersihkan demi tujuan pembinaannya. Bukankah akan menyenangkan lagi laluan pedagang-pedagang dari negeri lain yang menggunakan laluan darat? Syarat ketujuh, darah seguntang tetap mengalir. Badan bersilih menanti sebatil. Jawapannya, darah putera mahkota Melaka Raja Ahmad Semangkuk. Kesimpulannya, sudah pastilah antara yang ingin disampaikan oleh Hang Tuah ketika itu, mesej asal dari Gunung Ledang itu sendiri. Sekadar peringatan dengan cara tarik rambut dalam tepung, agar tiada yang berselerak nanti. Sudah pasti permintaan yang terakhir ini boleh menyegarkan kembali ingatan Sultan atas tanggung jawab utama baginda sebagai pemerintah Melaka bumi berdaulat ketika itu. Posted by Seri Malaya at @flimadiob.com PM. No comments. Email this, block this. Share to Facebook. Share to Pinterest. Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Kanjeng Ratu Kidul. Di suatu masa, hiduplah seorang putri cantik bernama Kadita. Karena kecantikannya, ia pun dipanggil Dewi Srengenge yang berarti matahari yang indah. Dewi Srengenge adalah anak dari Raja Munding Wangi. Meskipun sang raja mempunyai seorang putri yang cantik, ia selalu bersedih karena sebenarnya ia selalu berharap mempunyai anak laki-laki. Raja pun kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari perkimpoian tersebut. Maka bahagialah sang raja. Dewi Mutiara ingin agar kelak putranya itu menjadi raja, dan ia pun berusaha agar keinginannya itu terwujud. Kemudian Dewi Mutiara datang menghadap raja dan meminta agar sang raja menyuruh putrinya pergi dari istana. Sudah tentu raja menolak. Sangat menggelikan. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putriku, kata Raja Munding Wangi. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara pun tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi padanya. Tapi walaupun demikian, dia tetap berniat mewujudkan keinginannya itu. Pada pagi harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang dukun.
Dia ingin sang dukun mengutuk Kadita, anak tirinya. Aku ingin tubuhnya yang cantik, penuh dengan kudis dan gatal-gatal. Bila engkau berhasil, maka aku akan memberikan suatu imbalan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Sang dukun menuruti perintah sang ratu. Pada malam harinya, tubuh Kadita telah dipenuhi dengan kudis dan gatal-gatal. Ketika dia terbangun, dia menyadari tubuhnya berbau busuk dan dipenuhi dengan bisul. Putri yang cantik itu pun menangis dan tak tahu harus berbuat apa. Ketika raja mendengar kabar itu, beliau menjadi sangat sedih dan mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Beliau sadar bahwa penyakit putrinya itu tidak wajar. Seseorang pasti telah mengutuk atau mengguna-gunainya. Masalah pun menjadi semakin rumit ketika Ratu Dewi Mutiara memaksanya untuk mengusir putrinya. Putrimu akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri, kata Dewi Mutiara. Karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, akhirnya beliau terpaksa menyetujui usul Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri itu. Putri yang malang itu pun pergi sendirian, tanpa tahu kemana harus pergi. Dia hampir tidak dapat menangis lagi. Dia memang memiliki hati yang mulia. Dia tidak menyimpan dendam kepada ibu tirinya. Malahan ia selalu meminta agar Tuhan mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam dia berjalan sampai akhirnya tiba di Samudera Selatan. Dia memandang samudera itu. Airnya bersih dan jernih, tidak seperti samudera lainnya yang airnya biru atau hijau. Dia melompat ke dalam air dan berenang. Tiba-tiba ketika air Samudera Selatan itu menyentuh kulitnya, mukjizat terjadi. Bisulnya lenyap dan tak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kudisan atau gatal-gatal. Malahan dia menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Bukan hanya itu, kini dia memiliki kuasa untuk memerintah seisi Samudera Selatan. Kini ia menjadi seorang peri yang disebut Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Samudera Selatan yang hidup selamanya. Gumpra peri perayangan Ejim Sumiwi Sang Sinom Prabu Rara Yekti Gedhedhewe. Kutipan dari Babat Nitik. Segenap makhluk halus jin bersembah pada sang ratu yang besar tak bertara. Terdapat berbagai macam versi mitos. Kangjeng Ratu Kidul antara lain berdasarkan cerita Pujangga Yosodipuro. Di kerajaan Kediri terdapat seorang putra Raja Jenggala yang bernama Raden Panji Sekartaji yang pergi meninggalkan kerajaannya untuk mencari daerah kekuasaan baru. Pada masa pencariannya sampailah ia di hutan Sigaluh yang di dalamnya terdapat pohon beringin berdaun putih dan bersulur panjang yang bernama Waringin Putih. Pohon itu ternyata merupakan pusat kerajaan para lembut makhluk halus dengan Sang Prabu Banjaran Seta sebagai rajanya. Berdasarkan keyakinannya akan daerah itu, Raden Panji Sekartaji melakukan pembabatan hutan sehingga pohon waringin putih tersebut ikut terbabat. Dengan terbabatnya pohon itu, si Raja Lelembut, yaitu Prabu Banjaran Seta, merasa senang dan dapat menyempurnakan hidupnya dengan langsung musnah ke alam sebenarnya. Kemusnahannya berwujud suatu cahaya yang kemudian langsung masuk ke tubuh Raden Panji Sekartaji, sehingga menjadikan dirinya bertambah sakti. Alkisah, Retnaning Jah Angin-Angin adalah saudara perempuan Prabu Banjaran Seta yang kemudian menikah dengan Raden Panji Sekartaji, yang selanjutnya dinobatkan sebagai raja. Dari hasil perkawinannya, pada hari Selasa Kliwon lahirlah putri yang bernama Ratu Hayu. Pada saat kelahirannya, putri ini menurut cerita dihadiri oleh para bidadari dan semua makhluk halus. Putri tersebut diberi nama oleh eyangnya, Ratu Pegedong, dengan harapan nantinya akan menjadi wanita tercantik di jagat raya. Setelah dewasa, ia benar-benar menjadi wanita yang cantik tanpa cacat atau sempurna, dan wajahnya mirip dengan wajah ibunya bagaikan pinang dibelah dua. Pada suatu hari, Ratu Hayu atau Ratu Pagedongan dengan menangis memohon kepada eyangnya agar kecantikan yang dimilikinya tetap abadi. Dengan kesaktian Eyang Sindula, akhirnya permohonan Ratu Pagedongan, wanita yang cantik, tidak pernah tua atau keriput dan tidak pernah mati sampai hari kiamat, dikabulkan. Dengan syarat ia akan berubah sifatnya menjadi makhluk halus yang sakti mandraguna, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Setelah berubah wujudnya menjadi makhluk halus, oleh sang ayah Putri Pagedongan, diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memerintah seluruh wilayah Laut Selatan, serta menguasai seluruh makhluk halus di seluruh Pulau Jawa. Selama hidupnya, Ratu Pagedongan tidak mempunyai pendamping, tetapi ia diramalkan bahwa suatu saat ia akan bertemu dengan Raja Agung hebat yang memerintah di Tanah Jawa. Sejak saat itu, ia menjadi ratu dari rakyat yang makhluk halus dan mempunyai berkuasa penuh di Laut Selatan.
Kekuasaan Ratu Kidul di Laut Selatan juga tertulis dalam serat Wedatama yang berbunyi, Wikan Wengkoning Samodra, Kederan Wusden Ideri, Kinemat Kamot Hingdriya, Rinegan Segegem Dadi, Dumadya Anggratoni, Nenggih Kangjeng Ratu Kidul, Dedel Gayung Gegana, Umara Marak Maripi, Sorpra Bawalan Wong Agung Ngeksi Ganda. Terjemahkan, tahu akan batas samudra semua telah dijelajahi, dipesonanya masuk hati digenggam satu menjadi. Jadilah ia merajai Syah dan Sang Ratu Kidul, terbang tinggi mengangkasa, lalu datang bersembah, kalah perbawa terhadap junjungan Mataram. Posted by Srimalaya at @bobtibim AM. No comments. Email this blog this. Share to X, share to Facebook, share to Pinterest. Sunday, November 21st, 2010. Suwarna Bumi, Tanah Melanjung Emas, kesanalah Patek, lamun pada Tanah Melayu. Maka titah raja, baiklah tuntuah dudokdi. Semenanjung Tanah Melayu suatu ketika dahulu digelar oleh pedagang dan pengembara India dengan panggilan Suwarna Bumi atau Bumi Emas. Ptolemy, ahli falsafah dan ilmu alam Yunani pula menggelarkannya Golden Chersonis yang bermakna Semenanjung Emas. Mengapa Semenanjung Tanah Melayu digelar sedemikian rupa? Adakah kerana terdapatnya emas dengan banyaknya di sini? Tetapi sesuatu yang pasti ialah semenanjung ini terletak di laluan utama yang menghubungkan dua lautan penting, iaitu Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan, yang merupakan laluan utama perdagangan dua tamadun besar, iaitu Tamadun India dan Tamadun Cina. Pertembungan dua tamadun besar ini telah menampilkan Semenanjung Tanah Melayu sebagai pusat perdagangan Tenggara Asia ketika itu. Selain daripada bangsa Asia seperti Arab, India dan Cina, bangsa Eropah meskipun mula hadirnya untuk berdagang, tetapi kemudian menjadi tamak, lalu mula campur tangan urusan dalaman politik, dan seterusnya mencari peluang untuk menjajah. Selain dari lokasinya yang strategik di tengah laluan utama perdagangan laut, Semenanjung Tanah Melayu juga kaya dengan hasil bumi. Cuacanya yang stabil sepanjang tahun serta kehijauannya subur melambai menjadikan ia lokasi yang menarik untuk dijadikan destinasi niaga dan penempatan. Semenanjung Tanah Melayu juga terserlah kaya dengan hasil galian seperti emas dan biji timah. Penghantaran ufti bunga emas kepada Siam mengesahkan bumi ini kaya dengan emas. Semenanjung Tanah Melayu juga mewah dengan hasil hutan serta bahan-bahan eksotik seperti sarang burung, kayu cendana, manakala spesies binatangnya yang pelbagai menjadikan ia tempat memburu yang lumayan. Namun satu perkara yang tidak kurang menarik adalah keramah tamahan rakyat pribuminya yang sentiasa menghormati tetamu, bermurah hati dan tidak mencari persangketaan, malah cintakan keharmonian dan keamanan yang menjanjikan setiap pengunjungnya kesejahteraan. Atas sebab-sebab inilah Semenanjung Tanah Melayu digelarkan Semenanjung Emas kerana layanan emas oleh rakyat pribumi. Peluang keemasan dari keuntungan perdagangan serta sememangnya bumi ini kaya dengan emas. Penyebaran agama Islam di Nusantara Melayu bermula pada kurun 13 dan sampai ke kemuncaknya pada kurun ke-14, Masihi turut menyumbang kepada kepesatan ini. Pedagang dari Arab dan India Muslim kebanyakannya juga adalah golongan pendakwah, dan mereka inilah yang bertanggungjawab menyebarkan Islam di rantau ini. Walau bagaimanapun, ada juga bukti yang menunjukkan Islam juga masuk dari timur, yakni dibawa dari China, menjalar ke Kemboja dan ke pantai timur Semenanjung Tanah Melayu. Batu bersurat yang ditemui di Terengganu adalah satu bukti kemungkinannya berlaku sedemikian. Pedagang Arab dan India Muslim datang ke sini semata-mata untuk berdagang dan berdakwah. Mereka tidak mempunyai niat untuk berpolitik atau menjajah. Oleh kerana itu, kehadiran mereka tidak menimbulkan keresahan, malah sebaliknya Islam dengan mudah tersebar. Pada zaman Kesultanan Melayu Lama, hak berniaga adalah hak eksklusif raja-raja. Mereka lah yang memiliki lombong, memegang hak mengeluarkan hasil hutan, memegang kuasa mengutip cukai, termasuklah hak keistimewaan untuk mengekspor segala hasil mahsul. Rakan niaga mereka pula terdiri dari pedagang Arab dan India Muslim. Dari sinilah pengaruh Islam tersebar serta dari sinilah wujudnya kerjasama antara kedua-dua pihaknya. Pedagang Arab selalunya tidak tinggal lama di Tanah Melayu. Mereka menjalankan tanggungjawab dakwahnya dengan mengajar agama seperti fardu ain dan mengaji Al-Quran. Pedagang India Muslim pula selalunya singgah lebih lama dan lebih kerap singgah di Tanah Melayu. Hal ini mewujudkan hubungan yang lebih akrab antara mereka dengan raja-raja, dan ekoran dari itu, kebanyakan dari perniagaan raja-raja diuruskan oleh pedagang India Muslim. Merekalah yang menguruskan pengeksportan hasil mahsul kepunyaan raja-raja kerana mereka mendapat kepercayaan raja-raja serta penuh berpengalaman.
Kita biasa mendengar perkataan mamak bendahara dalam kisah-kisah Melayu lama. Mamak bermakna pakcik, disebabkan kemahiran mereka menguruskan perniagaan, ada kalangan mereka dilantik oleh raja untuk menjadi bendahara. Maka dari sini timbullah gelaran mamak bendahara. Kemakmuran di rantau ini telah menjemput pedagang Eropah ke semenanjung Tanah Melayu. Namun kehadiran mereka membawa kesan yang jauh bezanya kalau dibandingkan dengan kehadiran pedagang Asia. Pedagang Eropah datang ke rantau ini dengan tujuan untuk merampas monopoli golongan pedagang Asia dalam perniagaan rempah ratus. Memandangkan Eropah menjanjikan pasaran yang besar untuk rempah ratus, maka wujudlah syarikat-syarikat dalam bentuk kartel di Eropah yang bertujuan menguasai perniagaan rempah ratus di Asia. Dari sini timbullah syarikat Hindia Timur, Inggris dan Belanda. Melaka khususnya telah menjadi tumpuan pedagang Eropah. Sebagai pusat perdagangan di semenanjung Tanah Melayu, Melaka yang diasaskan oleh para meswara yang berasal dari Palembang telah menawarkan prasarana pelabuhan yang baik yang terlindung dari angin monsun serta pentadbiran syah bandar yang bersistem. Kedudukan Melaka yang terletak di tengah-tengah laluan Selat Melaka menjadikan ia amat strategik. Sikap pemerintah Melaka yang pro-perdagangan memperkukuhkan lagi sebab mengapa Melaka berjaya berkembang pesat menjadi pusat tumpuan pedagang Eropah di Nusantara Melayu. Posted by Seri Malaya at @2 PM. Email this block this, share to Facebook, share to Pinterest, Hikayat Ratu Kuning. Setiap hidup dan cita-cita putri tempui penuh duka ibunda hijau, biru dan ungu melaut cinta pada negara. Cinta ungu cumalah bahan demi Patani. Penuh kecintaan ke Pahang membawa harapan agar tanah sentiasa aman. Kuning lahir jua ke dunia pergi. Ayahanda dalam gelita pulang ke Patani bersama ibunda demi tanah yang mereka cinta seperti ibu. Kuning berkorban demi Patani. Kuning dinikahkan dari Siam. Okia Decho datang menyambut putri nan rupawan, hati ungu menjadi rawan biru tersenyum, tanah bertahan demi Fracao yang dinobatkan biarlah cuma sedikit kegusaran. Pergi biru, ungu mengganti singgasana indah tak terperi, Siam ditentang sepenuh inilah saat yang dinanti-nanti. Kuning dinikahkan sekali lagi. Sultan Johor kini beristri, kuning tersenyum penuh seri, sedang Okia Decho berapi-rapi. Siam bersedia menyerang Pani Pahang datang. Bantuan diberi Sultan Johor tak berdiam diri demi kuning yang dicintai. Namun cinta cumalah hati. Putera Johor kini berbagi seorang penyanyi menjadi ganti cinta kuning hancur sekali. Kejamnya putera sudah ditelan. Kuning yang baik sudah maafkan putera dan keluarga dihantar pulang. Kini kuning hidup sendirian, Siam dimusuhi. Kini adalah kawan sedekat berlalu dalam ingatan. Kuning digulingkan oleh Kelantan kerana masalah tidak terlawan. Ke Johor Ratu mencari bantuan, namun ajal menyapa datang kampung Pancor, bersemadilah harapan putri Patani dalam ingatan. H. Paduka Sri Raja Kuning binti almarhum Sultan Abdul Ghaffar Muhi Uddin Shah. Posted by Seri Malaya at @PM. No comments. Email this, block this. Share to X. Share to Facebook, share to Pinterest. Bangsa Melayu, bangsa misteri. Sebenarnya bangsa Melayu telah hidup di the land of the East begitu lama. Mahukah orang asli berpisah dengan adik-beradik mereka yang menjaga mereka sejak beribu tahun ini? Orang Melayu dan orang asli adalah dari rumpun yang sama. Istilahnya Malayo-Polynesian. Malah kaum-kaum pribumi di Kepulauan Pasifik, Hawaii atau kaum Maori sekalipun mengaku nenek moyang mereka adalah berasal dari para pelaut Melayu yang gigih berlayar. Bahasa orang Melayu dan orang asli juga dikelompok dalam bahasa yang sama, yaitu Austronesian. Mengapa orang asing yang buta sejarah dan antri pergi masih berdesak-desak berdik di bumi Malay ini? Melayu itu subtle serving. Di dalamnya beratus etnik membahasa. Bangsa Melayu sebenarnya antara bangsa asas dan bangsa utama sebelum dan selepas peristiwa banjir besar. Mengapa para pengembara Eropah memanggil gugusan kepulauan di garisan Khatulistiwa ini, yang jumlahnya beratus-ratus dengan Malay Archipelago yang mengandungi 8 buah laut termasuk Sulu dan Celebes, merupakan sistem kepulauan terbesar di dunia, serta menganjur dari kira-kira 20 gaya utara garis lintang ke kira-kira 10 dari selatan garis lintang. Ia terdiri daripada New Guinea, pulau kedua terbesar di dunia, Pulau-Pulau Filipina, Kepulauan Sunda yang mana termasuk Sumatera, Jawa, Sulawesi, Borneo, Bali dan Timur, Bermolokas, Maluku, dan beratus-ratus lagi pulau-pulau kecil. New Guinea, Borneo dan Sumatera adalah 3 daripada 6 pulau terbesar dunia dan Jawa adalah pulau yang paling padat penduduknya di dunia. Kawasan yang dinamakan Malay Archipelago ini berkeluasan 28 juta meter persegi
kira-kira 1 juta batu persegi. Sistem pulau terbesar di dunia diabadikan dengan nama bangsa misteri ini, dan ini menunjukkan hubungan bangsa ini dengan laut adalah amat rapat. Tidak heranlah King Solomon, Nabi Sulaiman AS, mengimpor emas dari sini dan para Firaun mengimpor rempah ratus dan kapur barus dari Nusantara beribu tahun dahulu. Mengapa sejarah lain orang-orang Melayu seperti kerajaan-kerajaan purba? Pencapaian Melayu dalam perdagangan, kemahiran Melayu membina kota-kota dan hebat dapat dipadamkan dengan jayanya. Tetapi bab nama kepulauan dan semenanjung, orang-orang Barat tidak mampu menulis satu peta pun atau satu uskrip sejarah pun untuk menamakan semenanjung tanah Melayu ini sebagai Thai Peninsula atau Indochina Peninsula atau Polynesian Peninsula. Mengapa orang-orang Barat ini tidak menamakan Malay Archipelago ini dengan Austronesian Archipelago atau Polynesian Archipelago atau misalnya West Pacific Archipelago? Mengapa? Ini kerana nama di mana orang-orang Melayu tinggal ini telah tercatat sejak beribu tahun dahulu dari manuskrip Mesir purba, kerajaan Judea, Assyria, Babylon, Arab, Parsi serta catatan-catatan para pengembara Eropah sebahagiannya tersimpan di perpustakaan Nineveh yang musnah pada tahun 611 sebelum Masihi. Juga di perpustakaan Iskandaria yang masyhur itu, perpustakaan Baghdad, Arsip Purba Mahara Cina dan arsip-arsip seluruh dunia termasuk simpanan Raja-Raja Perancis, Sweden, Belanda, Inggris, Vatikan, dan juga terdapat di perpustakaan kota Ayutthaya yang musnah semasa serangan Burma pada tahun. Kita sudah tentu pernah mendengar kisah kapal The Fame yang membawa khazanah persuratan Melayu yang tidak ternilai harganya, dikatakan terbakar dan tenggelam di tengah perjalanan. Padahal segala khazanah persuratan Melayu bertebaran di seluruh museum-museum dan universiti Eropah, dan para pengkaji sejarah tempatan menganggarkan segala khazanah ini mencakupi beratus-ratus hingga beribu-ribu manuskrip, tidak termasuk khazanah Melayu dari Indonesia yang dicuri oleh Belanda. Soalannya, mengapakah Inggris tidak membakar atau memusnahkan terus segala khazanah Melayu itu? Pernahkah Anda melihat tulisan paling tua Melayu yang digunakan oleh para sastrawan Melayu purba beratus malah mungkin beribu tahun lama sebelum tulisan Jawi? Tulisan ini hanya dipanggil aksara yang di dalam dunia ini tidak sampai 10 orang yang dapat memahaminya. Dan yang memeranjatkan tidak ada seorang Melayu pun yang faham tulisan ini. Pakar-pakar tulisan purba aksara Melayu adalah dari kalangan orang Inggris, Belanda dan Rusia. Mengapa terjadi perkara yang aneh dan menyedihkan ini? Merekalah bangsa misteri pengembara yang hebat. Sepanjang sejarah perjalanan mereka yang panjang dan berliku, mereka meninggalkan kot-kot rahsia sejarah untuk dibaca oleh bangsa mereka nanti. Mereka juga membina tamadun dunia dengan ketinggian ilmu yang luar biasa. Apakah rahsia terpendam sekian lama yang dicari oleh bangsa misteri ini? Untuk mengetahui rahsianya, baca sekali lagi kot-kot rahsia bangsa yang sengaja ditinggalkan oleh MO dalam artikel-artikelnya untuk kita jejaki dan cantumkan semula di sini, menjadi satu gambar besar untuk diteliti dan direnungi. Tulis MO seperti berikut. Rahsia yang terpendam beribu tahun tentang satu bangsa pengembara yang mencari tanah yang dijanjikan. Semakin lama semakin terbongkar dengan penemuan pelbagai artifak yang penuh misteri, dan seperti penemuan keris di sebuah kuil purba di Okinawa, Jepun, kendi purba yang sama di Vietnam, Kamboja dan Pahang, penemuan kota purba yang dinamakan Jawi, Jawa di Jordan, dan juga penemuan keris purba di Rusia selain gendang Dongson dan kapak tua Asia Tengah yang populer. Apa maksud kepada semua misteri ini? Ketika Ptolemy, seorang ahli geografi Yunani, melukis peta semenanjung tanah Melayu, beliau telah menamakan semenanjung ini Golden Chersonis, yang bermaksud semenanjung emas. Ketika manuskrip India purba menamakan tanah ini sebagai Suvarna Bumi, yaitu tanah emas. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman, diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Ophir, Gunung Ledang. Kajian dari manuskrip kuno, Firaun Mesir dan hieroglif di dinding-dinding kuil telah mendapati bahan pengawet, kapur barus dan rempah-rempah untuk upacara ritual mengawet mayat diimport dari sebuah kawasan di sebelah Nusantara ini. Apa yang terjadi di Nusantara beribu tahun yang silam? Benarkah ketika Firaun Mesir sedang membina piramid, bangsa yang tinggal di Nusantara masih bercawat dan melukis gambar monyet di gua-gua? Nampaknya perdagangan rempah telah berjalan beribu tahun dahulu.
Malah bangsa misteri di Nusantara telah mampu mengekspor emas dikala kerajaan lain hanya mampu memperdagangkan kendi-kendi, gendang dan seramik purba. Bangsa yang hilang itu adalah bangsa gunung, yang telah lama meninggalkan Tibet, bergerak ke arah timur ke satu destinasi yang tidak diketahui. Illuminati ingin benar mengenali bangsa ini, kerana di dalam kitab-kitab Yahudi kuno dan manuskrip-manuskrip suci ada menceritakan bangsa yang hilang, juga bumi mala. Pada mulanya Yahudi Zionis menyangkakan Red Indian America adalah ibu bagi segala orang-orang Manasseh, the Lost Tribe. Tetapi kesemua keputusan DNA adalah negatif. Kemudian Prof. Ralph Olson mengkaji secara mendalam tentang Book of Mormon yang diselewengkan dari satu manuskrip kuno dan membuat kajian DNA sekali. Keputusan beliau adalah ibu bagi segala keturunan Manasseh adalah orang-orang Melayu di semenanjung Tanah Melayu. Untuk menguatkan lagi cerita, tidak ada seorang Melayu pun yang tahu mengenai salasilah keturunan Bani Israel mereka. Mala adalah the Lost Tribe yang sebenar, lebih tersembunyi dari the Tribe of Dan. Jadi kalau berpandu kepada kitab Yahudi tua bahawa Lost Tribe dari kalangan Manasseh, anak Nabi Yus, yang bakal berada di barisan hadapan tentera Imam Mahdi, dan bakal menyembelih orang-orang Yahudi di Palestin, dan bakal juga memadamkan Israel daripada peta dunia, adalah terdiri daripada orang-orang Melayu. Ini tidak bercanggahan dengan mana-mana hadis mengenai Imam Mahdi. Mengikut manuskrip kuno yang diseleweng menjadi Book of Mormon itu lagi, sebahagian daripada Melayu semenanjung termasuk Selatan Thai juga adalah dari keturunan Bani Israel, yaitu dari kumpulan Lehi, yaitu terus dari Manasseh, yaitu anak kepada Nabi Yusuf Al-Masiz. Nabi Yusuf ada dua orang anak sahaja, yaitu Manasseh dan Ephraim. Namun Mala bukanlah bangsa asal. Mala mempunyai benang-benang merah dengan bangsa Scythia. Scythia merupakan bangsa asas kepada semua puak Eskimo, asli Yunan, asli Dai, asli Taiwan, hingga ke kaum Ainu di Jepun dan suku misteri di pulau-pulau Jepun sebelum kedatangan kaum Yamato, kaum dominan Jepun pada hari ini. Lembah Mekong, Tanah Melayu, Borneo, Sumatera, Sulawesi, Filipina, Pasifik, Madagaskar dan Amerika Latin. Scythia merupakan sebuah bangsa nomad berkerajaan yang berasal daripada Asia Tengah. Ingat teori kapak tua dan bangsa Kamboja berhampiran dengan Laut Hitam. Kaitan antara Melayu dengan Scythia telah dirumus oleh seorang arkeologis Eropah di sekitar tahun 1830-an lagi. Maka ada kemungkinan Scythia merupakan bangsa asal daripada Nabi Adam. Ini kerana Nabi Adam asas mempunyai 22 pasang anak, atau bermaksud 22 bangsa asas kemungkinan dari kajian setakat ini. The Lost Tribe telah bergerak ke Promised Land. Semua puak Yahudi yang 12, puak Yahudi asli yang pernah mengikut Nabi Musa AS dan terlibat pada peristiwa di Padang Pasir Sinai, telah dikenal pasti oleh Yahudi Zionis, Yahudi ke-12, yaitu Yahudi campuran dari kaum Satanik, the Khazar dan Ashkenazi, namun masih terdapat satu puak Yahudi yang diketahui mereka mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf, ajaran wahyu dari kitab Taurat. Pada istilah hari ini, mereka adalah orang-orang Yahudi Islam yang hilang dari rekod Illuminati dan Zionis. Di mana mereka? Jika semua jigsaw puzzle dicantumkan, maka ia akan jadi begini. Terdapat Melayu yang berasal dari hybrid puak Manessa, dari keturunan Yakub dan Ishak dari Siti Sarah dan keturunan Keturah. Kombinasi hebat dan terbaik. Darah Siti Sarah dan Siti Keturah bertemu di sini. Mungkin bukan kesemuanya, tetapi the Lost Tribe telah hilang di bumi Mala. Perkawinan? Mungkin. Jika pandu beliau ini, the Lost Tribe Manessa gumpuin otis telah stripping sedih Nicodemus so ini bersembunyi di dalam sendiri saja dengan bayi rahasia ini. Salasilah keturunan Imam Mahdi yang diketahui setakat ini adalah gabungan dua garis keturunan. Di sebelah ayah adalah dari Jurai Rasulullah SAW hinggalah ke Nabi Ismail dan Siti Hajar. Di sebelah ibu adalah dari Jurai yang sama dengan Nabi Isa AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Daud hinggalah bersaudara dengan Nabi Yusuf AS sampai ke Nabi Yakub AS, Nabi Ishak dan Siti Sarah. Kombinasi keturunan yang terbaik. Retakan bahagian atas pada kunci rahsia. Jurai Yahudi dari keturunan Yusuf AS Manessa, kaum yang mengikut ajaran Ibrahim dan Musa, the Lost Tribe yang lari. Melayu juga bermaksud lari, pindah hijrah dalam dialek satu suku kaum di Indonesia. Bukan di Amerika seperti penipuan Mormon Yahudi menyelindungkan niat sebenar mereka, tetapi di bumi Mala. Ini bukan untuk mengatakan Melayu itu Yahudi, tetapi Melayu adalah bangsa besar yang ada sejarah dengan bangsa Yahudi. Retakan bahagian bawah pemegang kunci rahsia.
Ahli bait yang lari dari pemerintahan kejam Umayyah dan Abbasiyah. Setelah kematian Hasan al-Askari yang diracun, ahli bait keturunan Rasulullah SAW telah hilang atau menyembunyikan identiti, kadang-kadang berselindung pada nama Syed dan Syarifah. Namun kini semakin ramai orang Melayu memakai gelaran ini sehingga ia menjadi tidak eksklusif lagi kepada keturunan Rasulullah SAW. Telah lengkap ramalan dan perkiraan, hari yang dijanjikan hampir tiba. Catatan Yunani, Portugis, Belanda, Sepanyol, Jepun dan Cina menunjukkan tamadun Melayu hebat dengan teknologi perkapalan dan persenjataan mengatasi bangsa-bangsa lain pada zaman abad ke-2M hingga abad ke-19M. Sebenarnya, dalam zaman Portugis itu memang tercatat dalam tulisan Portugis yang menyatakan tukang-tukang Melayu dalam membuat kapal yang dibawa ke negaranya untuk dipelajari teknologi perkapalan itu. Cerita kehebatan Melayu dalam pelayaran terbukti dengan kisah rakaman Sepanyol terhadap seorang ahli pelayaran Melayu yang digelarnya si Henry Hitam, yang dijadikan pembantu penting Magellan mengelilingi dunia, dipetik dari blok mistis file. Persoalan tentang siapa dan bangsa mana yang mempunyai teknologi membina piramid dan negara kota. Eloklah sekali lagi kita membaca artikel yang berguna dari MO ini. MO memulakan kod rahsia misteri dengan nama seorang wanita iaitu Keturah. Sebuah Keturah ini, klik sini web, Keturah bermaksud kemenyan ataupun wangi-wangian yang kadang-kala digunakan dalam upacara ritual. Dari sini kita dapat menyelusuri susur galur bangsa Melayu sebagai bangsa spiritual. Tidak diketahui siapakah ibu bapa Keturah. Tetapi terdapat sumber yang mengatakan kemungkinan Keturah berasal dari kaum kerabat Raja Agung Sargon yang memerintah Akkadia. Jika demikian, maka sahlah bangsa misteri ini sememangnya berasal dari keturunan Raja-Raja Agung, seperti mana Arab Quraisy yang berketurunan dari Raja Mesir, dari bangsa misteri yang memerintah Sungai Nil ketika itu. Sesungguhnya piramid agung bukanlah dibina ketika pemerintahan Firaun Khufu Cheops, tetapi telah dibina berkurun sebelumnya oleh kerajaan-kerajaan silam yang lepas. Firaun-Firaun Mesir hanyalah membaik pulih sahaja piramid-piramid ini yang diwarisi mereka. Hakikat ini lama-kelamaan disedari oleh ramai pengkaji tetapi terlampau lama untuk dapat dipercayai oleh masyarakat dunia. Anda boleh tonton film Pribumi B, di mana terdapat kaum yang membina piramid di tengah-tengah padang pasir untuk mendapatkan gambaran tentang hal ini. Arkiteknya dalam menentukan lokasi piramid terpaksa melihat jarak bintang di langit dan koordinasi buruj-buruj, di mana pada masa yang sama dia juga adalah ahli astronomi dan ahli nujum. Istana. Kedudukan ketiga piramid termasuk piramid Dana ada sepadan dengan kedudukan buruj Orion di langit dan tepat Soul Kiblat. Ini antara misteri paling terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Siapakah bangsa agung yang mula-mula merencanakan pembinaan piramid? Sesungguhnya piramid Mesir adalah penunjuk kiblat paling besar yang terdapat di bumi, di mana Allah yang Maha Agung telah menciptakan bintang-bintang Orion sebagai tanda kiblat di langit. Piramid Mesir adalah penunjuk arah ke Baitullah di bumi, manakala bintang Orion adalah penunjuk arah ke Baitul Makmur di langit. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Bangsa misteri yang membina piramid terawal sudah tentu sebuah bangsa yang teramat bijak dan jenius. Dan di zaman itu, kemajuan material adalah standing malah lebih maju dari apa yang kita dapat di hari ini. Tidak percaya? Cuba Anda bayangkan kehidupan manusia sebelum banjir besar di zaman Nabi Nuh. Bayangkan kehidupan mereka adalah teramat canggih dengan kereta-kereta mewah dan kota raya bercahaya, serta pesawat-pesawat terbang seperti UFO yang bersimpang siur di udara. Setiap rumah ada sistem komputer yang canggih dan kemudahan internet kelajuan tinggi. Tetapi adakah semua itu berguna setelah banjir besar melanda seluruh dunia? Tidak. Tidak sama sekali. Nabi Nuh terpaksa memuatkan kapalnya dengan manusia, haiwan-haiwan yang berpasangan, serta spesies-spesies tumbuh-tumbuhan yang terpilih. Di sini kita dapat mengetahui bahawa profesion Nabi Nuh bukan sahaja seorang pengembang agama, tetapi juga pakar sains zoologi yang handal. Nabi Nuh boleh membina kapal yang teramat besar hanya berbekal pengikut yang tidak sampai 100 orang? Fikirkan. 100 orang itu pun ada yang wanita dan kanak-kanak, jadi jumlah pekerja untuk membina bahtera Nabi Nuh teramatlah sedikit. Malahan pula, para pengikut Nabi Nuh terdiri dari orang miskin yang lemah dan melarat sahaja. Nabi Nuh juga membina kapalnya dalam jangka masa yang terhad. Setengah pendapat mengatakan dalam beberapa minggu sahaja.
Misteri ini benar-benar memeningkan pengkaji Mala dan pengkaji Barat mengatakan bahtera Nabi Nuh dibina oleh makhluk asing. Sebenarnya kita tidak akan heran dengan kemampuan Nabi Nuh ketika itu jika kita membayangkan kewan manusia sebelum banjir besar adalah seperti kemajuan pada masa kini sekurang-kurangnya. Kita boleh membayangkan yang Nabi Nuh membina bahtera di dalam hangar kapal yang besar berserta peralatan dan mesin-mesin yang canggih dibantu sistem perkomputeran yang reconceering. So is missing the truth. Kalau kita lihat kronologi kemajuan manusia pun kita dapat melihat logika atau tidak kenyataan ini. Biar kita ambil jangka masa dari lahirnya Nabi Isa mengikut kalender Masehi yaitu Sab Masehi hingga 2009 Masehi. Bagaimana kehidupan manusia di zaman Nabi Isa hidup? Bagaimana kemajuan manusia selepas 2000 tahun selepas kelahiran Nabi Isa? Berapa jangka masa Adam manusia pertama sehingga peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh? Katakanlah lebih kurang 2000 tahun, ini anggaran yang amat minimum. Memandangkan jangka masa dari manusia pertama turun ke bumi sehingga banjir besar boleh memakan masa beribu-ribu tahun. Maka logiklah kemajuan manusia mencapai tahap terhebat dan maju ketika banjir besar. Maka jika berfikir seperti ini, kita tidak akan terkejut dengan kisah-kisah seperti Atlantis dan Lemuria serta kekerajaan Rama yang mempunyai pesawat-pesawat terbang seperti UFO. Peperangan pun melibatkan kuasa nuklear seperti kesan-kesan yang ditemui di Mohenjo-Daro dan Harappa. Tetapi adakah semua kemajuan itu berguna apabila tiba bala bencana? Semua kemajuan itu habis tenggelam bersama-sama orang musyrik yang mengingkari perintah Allah SWT. Setelah hanyut dalam arus kemajuan material dan kecanggihan teknologi yang mengkhayalkan. Mari kita jejaki lagi bangsa misteri ini di Nusantara. Jika Candi Prambanan dikaitkan dengan agama Hindu, maka Candi Borobudur pula dikaitkan dengan agama Buddha. Kenapa ukiran keris juga diabadikan di dinding candi tersebut? Siapakah bangsa yang memahat batu-batu dinding candi itu dengan kod-kod rahsia untuk dibaca oleh generasi selepas mereka? Sudah tentu mereka bercerita tentang kehidupan mereka dan sudah tentu keris juga adalah sebahagian dari hidup mereka. Sila klik sini untuk membaca artikel seterusnya. Apa yang berlaku 20,000 tahun lampau? Apa jenis peradaban yang ada ketika itu? Alangkah terkejutnya kita mengetahui mereka sudah pun mencapai tahap ketamadunan hidup yang tinggi. Blok Hikayat Tanah Segara Masin. Bangsa Melayu, bangsa misteri mempersembahkan kisah tamadun Melayu yang sungguh menarik. Blok ini adalah satu usaha untuk menghidupkan kembali sejarah yang telah lama dilupakan dan mengungkapkan misteri yang menyelubungi bangsa Melayu. Ia menggabungkan sejarah, mitos, dan spekulasi untuk menggambarkan bangsa yang diselimuti misteri. Setiap artikel dalam blog ini membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan legenda dan cerita rakyat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tajuk blog itu sendiri yang bermaksud kisah Tanah Laut Masin, membangkitkan rasa pengembaraan dan kebijaksanaan purba. Ia mengajak pembaca untuk menyelami lautan sejarah dan mencari jawapan kepada soalan-soalan yang telah lama tidak terjawab. Ia menyentuh keinginan mendalam untuk mengungkap kebenaran tersembunyi masa lalu dan meraihkan keunikan warisan Melayu. Blog ini juga berfungsi sebagai platform untuk memelihara dan mempromosikan budaya Melayu yang kaya dan berwarna-warni. Gabungan romantisisme dan sinkretisme ini telah mendapat sambutan ramai pembaca, terutamanya mereka yang mencari naratif alternatif kepada catatan sejarah arus utama. Pembaca dari pelbagai latar belakang tertarik dengan cara blog ini menghidupkan kembali kisah-kisah lama dengan cara yang segar dan menarik. Populariti blog ini menunjukkan minat yang semakin meningkat dalam meneroka kerumitan identiti dan kuasa mitos budaya yang kekal. Ia juga mencerminkan keinginan masyarakat untuk memahami dan menghargai warisan mereka sendiri dalam konteks yang lebih luas. Walau bagaimanapun, ia juga menimbulkan persoalan penting tentang peranan ketepatan sejarah dan potensi bahaya maklumat yang salah. Kritikan terhadap blog ini sering kali berpusat pada kekurangan bukti yang kukuh untuk menyokong beberapa dakwaan yang dibuat. Dakwaan utama blog ini ialah tamadun Melayu jauh lebih tua dan lebih maju daripada yang difikirkan umum. Ia mencadangkan bahawa terdapat banyak lagi yang perlu dipelajari tentang sejarah awal rantau ini dan bahawa penemuan baru mungkin mengubah pemahaman kita tentang masa lalu. Ia mencadangkan bahawa orang Melayu berasal dari tamadun yang hilang dengan teknologi canggih dan hubungan yang mendalam dengan kosmos. Teori ini, walaupun kontroversial, telah menarik minat ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemungkinan ini.
Naratif ini menggunakan pelbagai sumber, termasuk cerita rakyat Melayu, teks keagamaan, dan penemuan arkeologi. Setiap sumber ini memberikan perspektif unik yang membantu membentuk gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah dan budaya Melayu. Walaupun beberapa sumber ini mempunyai nilai sejarah yang tulen, yang lain sangat spekulatif dan kekurangan bukti yang boleh dipercayai. Ini menimbulkan cabaran bagi pembaca untuk membezakan antara fakta dan fiksyen dan menekan mempercayai benda private ventrisi benda tulis. Untuk memahami identiti Melayu, kita mesti melihat lebih jauh daripada naratif yang dikemukakan dalam hikayat Tanah Segara Masin. Hikayat ini, walaupun penting, hanyalah satu daripada banyak kisah yang membentuk sejarah dan budaya orang Melayu. Ia adalah satu karya sastra yang kaya dengan mitos dan legenda. Tetapi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, kita perlu menyelidiki lebih dalam dan menyelidiki alam bukti saintifik. Bukti saintifik ini merangkumi pelbagai disiplin, termasuk arkeologi, genetik, dan linguistik. Setiap disiplin ini memberikan perspektif yang unik dan penting dalam usaha kita untuk memahami asal-usul dan perkembangan identiti Melayu. Penyelidikan genetik dan arkeologi secara besar-besaran menunjukkan teori migrasi Austronesia sebagai penjelasan yang paling munasabah untuk asal-usul orang Melayu. Kajian genetik khususnya telah mendedahkan hubungan yang mendalam antara orang Melayu dan kumpulan etnik lain di seluruh Asia Tenggara dan Pasifik. Kira-kira 5,000 tahun yang lalu, sekumpulan manusia yang berasal dari tempat yang kini dikenali sebagai Taiwan memulakan perjalanan yang luar biasa merentasi Laut Pasifik dan Lautan Hindi yang luas. Perjalanan ini bukan sahaja mencabar dari segi fizikal, tetapi juga memerlukan pengetahuan mendalam tentang navigasi dan kelautan. Pelaut yang berani ini, yang dikenali sebagai orang Austronesia, membawa bersama mereka bahasa, budaya, dan cara hidup mereka. Mereka adalah pelaut yang mahir dan inovatif, menggunakan bintang dan arus laut untuk menavigasi perjalanan mereka yang panjang dan berbahaya. Selama berabad-abad, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara, Madagaskar, dan pulau-pulau Pasifik, meninggalkan kesan yang mendalam pada lanskap genetik dan budaya rantau ini. Penyebaran ini membawa kepada pembentukan pelbagai budaya dan masyarakat yang kaya dan berbeza-beza, tetapi dengan akar yang sama. Bahasa Melayu, bersama-sama dengan ratusan bahasa lain yang dituturkan di seluruh rantau ini, tergolong dalam keluarga bahasa Austronesia. Bahasa ini bukan sahaja alat komunikasi, tetapi juga pembawa identiti dan warisan budaya. Hubungan linguistik ini memberikan petunjuk yang kukuh tentang keturunan yang sama. Kajian linguistik telah menunjukkan bagaimana bahasa-bahasa ini berkembang dan berubah, mencerminkan perjalanan dan interaksi antara pelbagai kumpulan etnik. Tambahan pula, bukti arkeologi seperti penemuan gaya tembika dan teknik pertanian yang serupa di seluruh Asia Tenggara menyokong teori asal-usul budaya yang sama. Penemuan ini menunjukkan bagaimana masyarakat awal ini berkongsi pengetahuan dan teknologi menurut asas besi budaya dan identiti yang dikenali Kirinit, identity Melayu. Selama berabad-abad, Kepulauan Melayu berfungsi sebagai hub perdagangan dan pertukaran budaya yang meriah. Pelabuhan-pelabuhan di rantau ini sentiasa sibuk dengan aktiviti perdagangan, di mana pedagang dari pelbagai bangsa dan budaya bertemu untuk bertukar barangan dan idea. Terletak secara strategik di antara Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan, rantau ini menarik pedagang dan pengembara dari seluruh pelosok dunia. Kedudukan geografinya yang unik menjadikannya persimpangan penting dalam laluan perdagangan global menghubungkan timur dan barat. Pedagang Arab membawa Islam ke rantau ini, manakala pedagang Cina memperkenalkan sutra, porselin dan barangan berharga yang lain. Pertukaran ini bukan sahaja melibatkan barangan fizikal, tetapi juga idea, teknologi dan kepercayaan agama yang memperkaya budaya tempatan. Aliran manusia dan idea yang berterusan ini menyumbang kepada kekayaan budaya Melayu. Pasar-pasar di Kepulauan Melayu menjadi tempat pertemuan pelbagai budaya, di mana tradisi dan inovasi bertemu dan berkembang. Ketibaan kuasa penjajah Eropah pada abad ke-16 menandakan titik perubahan dalam sejarah Melayu. Penjelajah dan pedagang Eropah seperti Portugis, Belanda dan British mula tiba dengan niat untuk menguasai perdagangan yang menguntungkan di rantau ini. Portugis, Belanda dan British bersaing untuk menguasai perdagangan rempah ratus yang menguntungkan, yang akhirnya membawa kepada penjajahan rantau ini.
Persaingan sengit antara kuasa-kuasa kolonial ini mengubah lanskap politik dan ekonomi Kepulauan Melayu secara drastik. Pemerintahan kolonial memberi impak yang besar kepada masyarakat Melayu, mengganggu struktur kuasa tradisional, memperkenalkan sistem ekonomi baharu dan meninggalkan legasi pengaruh budaya dan linguistik. Kehidupan harian masyarakat Melayu berubah dengan ketara, dengan pengenalan undang-undang dan sistem pendidikan baru. Salah satu akibat penjajahan yang paling ketara ialah kehilangan dan kemusnahan manuskrip Melayu yang tidak terkira banyaknya. Manuskrip-manuskrip ini, yang mengandungi pengetahuan berharga tentang sejarah, budaya dan kerohanian Melayu, seringkali diabaikan atau dimusnahkan oleh penjajah. Manuskrip ini, yang sering ditulis pada bahan rapuh seperti daun palen, mengandungi khazanah ilmu tentang sejarah, budaya dan kerohanian Melayu. Para sarjana Melayu pada masa itu mencatatkan pelbagai aspek kehidupan, dari undang-undang adat hingga kepada puisi dan cerita rakyat. Banyak yang musnah semasa konflik penjajah atau dibuang sebagai tidak relevan oleh pentadbir penjajah. Kehilangan ini merupakan satu tamparan hebat kepada warisan intelektual dan budaya Melayu yang sukar untuk dipulihkan. Kehilangan dokumentasi sejarah ini telah menyebabkan para sarjana sukar untuk menyusun gambaran lengkap tentang masa lalu Melayu. Usaha gigih sedang dijalankan untuk mengumpul, memelihara dan mengkaji semula manuskrip-manuskrip yang masih ada dalam usaha untuk menghidupkan semula warisan yang hampir hilang ini. Melalui kajian dan pemulihan ini, kita dapat memahami dengan lebih mendalam tentang kekayaan dan kompleksiti sejarah Melayu. Hikayat Tanah Segara Masin dan naratif yang serupa sering membuat dakwaan tentang artifak misteri dan puak yang hilang untuk menyokong sejarah alternatif mereka. Dakwaan ini biasanya kekurangan bukti yang boleh dipercayai dan sering berdasarkan salah tafsir penemuan arkeologi atau teks sejarah. Satu dakwaan biasa ialah orang Melayu berasal dari suku Israel yang hilang, khususnya suku Manasseh. Teori ini, walaupun popular di setengah kalangan, tidak disokong oleh sebarang bukti saintifik. Kajian genetik tidak menunjukkan hubungan antara orang Melayu dan populasi Yahudi. Satu lagi kiasan biasa ialah penemuan artifak yang dikatakan membuktikan kewujudan tamadun Melayu kuno yang maju. Artifak ini sering dibentangkan tanpa konteks yang betul atau tertakluk kepada spekulasi liar tentang tujuan dan asal-usulnya. Dalam banyak kes, tiasa melanjut uksir di arkeologi di 2011 yang didahkan mencuit civil fences sari di signal pasti susteri ateng diri ke semut.